Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, dan berbagai-bagai nikmat Allah curahkan kepada kita. Terutama nikmat hidup, nikmat yang paling besar, iaitu nikmat hidup, di mana hidup ini kita rasakan adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita merasakan hidup ini kepunyaan kita. Jadi kita memandang kepada hidup kita ini, hidup ini adalah hak Allah. Dan kita menggunakan pandangan dan rasa itu hak rasa Allah dan juga pandangan Allah. Maka tak ada kita lahul mawjud illa Allah. Tak ada yang wujud, yang apa pun yang kita lihat, yang dinyatakan oleh Allah, semua menandakan, menunjukkan yang wujud, yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuklah diri kita sendiri tidak memiliki hidup, tidak memiliki hayat. Jadi yang ada hayat, hidup itu adalah dirinya. Nak menceritakan tentang dirinya yang memiliki hayat, dirinya yang memiliki hidup. Jadi bila kita letakkan kita memiliki hidup, maka kita akan berada di dalam kerugian. Kita berada di dalam keakuan diri, merasakan hidup ni hidup hak Allah yang hidup. Kita menyaksikan, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Kita menyaksikan betul-betul yang ada hanya Allah, tetapi masih lagi kita merasakan ada kita, ada Allah. Maka itu menunjukkan belum lagi syahadat kita ini sampai kepada syahadat yang sebenar-benar, iaitu mengimani, meyakini apa yang kita sebut. Bukan sekadar cakap ataupun lafazkan aku mengaku, aku menyaksikan. Semua ini tak ada, yang ada hanya Allah. Tetapi bukan sekadar cakap, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita. Setiap kita memandang, kita melihat dengan penglihatan Allah. Setiap kita berkata-kata, itu perkataan Allah. Setiap kita merasakan datangnya lintasan yang datang kepada kita untuk makan, minum, apa pun nak kita buat, semuanya daripada Allah, kehendak Allah, muridun Allah. Pendengaran yang masuk semua daripada kita mendengar dengan pendengaran Allah. Penglihatan apa sahaja pun, kudrat, iradat, semua itu kita nak bawakan dalam kehidupan kita, dialah. Kita hanya memandang dengan pandangan dia dan tak lain. Bila kita menggunakan pandangan dia, Allah, maka yang kita pandang tetap dia juga, esanya juga. Maka kita tidak akan nampak lain lagi. Kita akan nampak pandangan kita tetap esa dia juga. Dia memandang diri. Kalau kita tak duduk dalam pelajaran kenal diri, kenal Allah ni, kita akan merasakan lagi ada keakuan diri. Maka susah nanti kita nak olah. Tetap bila kata aku yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata-kata, aku yang berkehendak. Bila ada keakuan tadi, kedirian kita, itulah menyebabkan kita berada dalam mensekutukan Allah dalam hidup ibadah kita. Maka lari daripada tajuk, maksud, tujuan, hala hidup kita ni adalah untuk ahsanu amalah. Apa yang dikatakan ahsanu amalah, semalam dah diberitahu bagi ahsanu amalah tu, kita tak merasa ada keakuan diri. Kita tu tidak ada, yang ada hanya dia. Mana kita nak olahkan tu, baru kehidupan kita, kehidupan yang sebenar-benar, iaitu dialah yang berkehidupan.
barulah betul syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Baru boleh kita lafazkan wa asyhadu an, dan aku mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu adalah sifatku. Bila kita dah faham dia Allah, dia aja yang ada, kemudian barulah kita mengaku syahadat yang kedua, iaitu Muhammad itu adalah sifatnya untuk mentajalikan dirinya. Tak ada dua pun. Baru kita boleh bawa dalam kehidupan kita. Dan dalam kita membawa dalam kehidupan kita, barulah akan Allah Ta'ala hantarkan wazidnahum huda, petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita untuk kita selalu mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah sifat Muhammadur Rasulullah, iaitu sentiasa mengesakan Allah. Sifatnya sentiasa mengesakan diri zatnya, dan tak lain daripada dia juga. Tinggal lagi dia terkeluar di satu alam, tak lain dia juga. Maknanya dia memakai nama lain tapi asalnya dia satu juga. Namanya banyak tapi satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Tapi satu, bukan maknanya Allah banyak. Allah Tuhan pengasih, Tuhan penyayang banyak. Bukan Tuhan, bukan tu sifat perangai Allah yang esa tu. Esa dia tu, dia punya perangai dia banyak. Jadi dikatakan sifat tu tadi banyak. Dan sifat tu tak lain berasal daripada zat dia tu satu, bukan banyak, satu. Jadi kita lihat sifat apa? Sifat pengasih, sifat penyayang yang paling banyak Allah hantarkan ke sekian alam ni adalah sifat Rahman dan Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa banyak sifat tu daripada yang lain? Sebab Ar-Rahman ni bersifat pengasih, memberi segala hidup. Kasihnya untuk memberi segala hidup. Nah, apa dibawa watak-watak apa, tapi dia berasal daripada zat tu. Zat tu kasih ku juga untuk Rahman tu, kasih ku juga untuk dikasihi, sayang untuk dijadikan, untuk nak melihatkan, menyatakan dirinya yang esa. Jadi banyak mana pun kita lihat sekalian alam ni, semuanya Allah jadikan, semuanya itu jangan engkau tertipu, kata Allah. Sebab sekali aku nyatakan apa pun semua, jangan kau pandang apa yang dinyatakan oleh itu, tapi pandang siapa yang menyatakan. Sebab sekalian yang Allah nyatakan itu tak lain daripada, jadi jangan engkau tertipu dengan apa yang aku nyatakan. Maka itu aku nyatakan kepada engkau supaya nyata akunya yang menyatakan. Jadi kita tak nampak lain. Maka tu di firman Allah, wa ainnama tuwallu fasamma. Di mana pun kita hadapkan roh kita pergi, angan-angan kita pergi, di mana pun ingatan kita pergi, di mana pun kita memandang, di situ kita melihat wajahullah. Wajah Allah. Bukanlah maknanya kita melihat dinding ni wajah Allah, bukan. Kita nampak di sebalik siapa yang jadikan pasir itu tadi. Dinding ni daripada pasir, tanah tu siapa jadikan. Jadi kita nampak yang menjadikan tanah tu tadi, baru kita nampak Allah lah. Maka, dan janganlah pula bila kita kata dinding tu kita nampak, bukanlah dinding tu Allah, tetapi yang menjadikan dinding tu adalah daripada tanah, dan tanah tu daripada Allah. Jadi bukanlah dinding tu Allah, tetapi yang menjadikan tu. Habis Allah macam mana? Allah tidak boleh disetarakan ataupun diseumpamakan. Sebab Allah tu laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh diserupakan. Allah macam ni, macam cahaya, Allah macam tak. Allah tak boleh. Semua yang Allah jadi sekian alam ni tak boleh kita umpamakan, setara pun tak boleh. Macam Allah lah macam tak boleh, macam Allah pun tak. Sebab dia lain, tak boleh diseumpamakan. Habis bagaimana? Cukup kita apa yang dinyatakan tu kita tahu bahawa dialah yang menjadikan, cukup. Jangan kau kaji zat dia, kaji sifat. Jadi segala yang dinyatakan ada sifatnya, dan sifat tu tak lain daripada zat. Cukup kita mengetahui sifat tu, baru kita dah kenal zatnya, iaitu dialah yang menjadikan sifat tu. Jadi kaji olehmu sifat Allah, jangan engkau kaji zat Allah. Itu Rasulullah beritahu. Bila kita dah cukup, kita dah kaji sifat, kita dah kenal dah. Durian musangking kita makan, dia punya sifat durian tu adalah bila kita makan berasa.
Kalau kita sekadar durian je, belum lagi kita tahu tu hanya bentuk. Nama dia duri musangki, durian musangki. Nama belum lagi. Belum bersifat lagi. Bila kita kupas, kita makan, rasa tu baru nama sifat durian tu, rasa. Bila sifat tu tak lain, siapa yang bagi sifat rasa tu? Allah. Jadi jangan kita berhenti, oh sedapnya durian musangki. Jangan berhenti sedapnya durian tu. Yang menjadikan sedap durian tu lebih 1000 kali ganda lebih sedap. Jadi kita ingat yang menjadikan sedap lagi lebih cukuplah kita faham bahawa kita mengesakan Allah di situ. Tapi kalau kita makan durian, kita rasa durian tu yang sedap, maknanya kita telah tak mentauhidkan Allah. Kita telah membesarkan rasa tu tadi. Kita tak membesarkan siapa yang bagi dia sikit je. Kita dah melakukan kesyirikan. Kita melakukan ada dua pula. Itu yang kita puja, bukan sedap tu, tetapi yang menjadikan sedap tu yang kita harus esa puja. Di situ letak kesempurnaan. Bila kita mengaji, kenal diri, kenal Allah ni, baru kita tahu. Kita makan durian, kita makan pisang, kita makan apa lagi? Anggur, kita makan manggis. Semua ada sifat esa dia dalam buah tu Allah jadikan. Allah nyatakan dekat buah tu ada keesaan dia, tunggal. Boleh tak durian tu kita makan rasa buah manggis? Mana boleh. Kita makan manggis rasa durian? Mana boleh. Sebab esa Allah jadikan rasa manggis tetap rasa Ipan makan tadi apa ni, itik salai. Boleh tak Ipan makan itik tu rasa ayam? Mana boleh kan? Tak boleh. Allah jadikan esa dah kat situ supaya kita faham. Nasi orang panggil nama dia apa ni, contoh dia panggil apa, Yusuf. Yasir takkan menoleh punya. Yusuf, mana boleh? Nasi, baru dia menoleh. Sebab dia jadikan nasi ni esa nasi tetap satu macam ni lah nasi dia. Beginilah bentuk dia, beginilah sifat dia, perangai dia. Allah jadikan kita pun dah berbentuk esa. Tapi bukanlah kita esa, sebenarnya nak menunjukkan dia yang esa, tak ada kita. Jadi apa pun dia, pisang yang kita makan ada esa dia. Iblis ada tak esa dia? Si Haji ni mengarut dah iblis pula esa pula. Bukan saya maksudkan sifat esa tu, iblis tu, bolehkah kita panggil nama dia malaikat? Boleh? Tak boleh. Sebelum tu mungkin dia malaikat, tapi bila dia dah robah jadi iblis. Sebab apa dia robah jadi iblis? Sebab sombong. Sombong bernama iblis. Itu tadi. Kerana dia tidak mahu ikut arahan Allah. Takabur. Bangga dia lebih mulia, dia lebih. Jadi dia ada sifat esa dia. Bila dipanggilkan dia malaikat, dia tak menjawab. Tapi bila dipanggilkan iblis, dia jawab. Sebab nama dia adalah tunggal satu. Gitu kat saya. Aziz, Irfan, Said, Zul, semua ada nama esa dia masing-masing. Menunjukkan Allah tu esa. Jadi jamak segala nama Aziz, Irfan, nama segala nama berjuta-juta. Jamak sekali nama tu terhimpun dalam satu nama. Namanya apa dia? Allah. Alif, Lam, Lam. Jadi bila kita berzikir, ni rahsia saya bagi tahu petang. Bila kita sebut nama Allah, tak ada nama lain yang orang akan menyaut. Makhluk akan menyaut. Sebab kita dah tahu segala nama-nama masing-masing. Irfan panggil dia menyaut. Said, saya panggil Said. Said apa? Zul, semua menyaut lah. Kan nama dia dah diberi oleh Allah gitu. Sebab nama kita diberi oleh Allah. Bapak aku bagilah mak aku bukan. Bapak kau, mak kau dapat ilham daripada mana? Kan? Jadi Allah tu nama menjamak daripada segala nama tadi kita sebut. Bila kita dah faham, kita sebut Allah, tentu yang jawab siapa? Allah. Tentu yang dengar siapa? Allah. Tapi bila kita tak belajar mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tak faham. Kita sebut nama Allah, kita tak dengar Allah tu menjawab. Sedangkan bila kau sebut nama Allah, Allah menjawab. Ya hamba-Ku, ya, seolah-olah gitu. Bukan seolah-olah, memang Allah tu maha mendengar. Kita yang mendengar dengan pendengaran Allah. Kita tak boleh mendengar, melainkan mendengar dengan pendengaran Allah. Sebab kita dah rasa kita mendengar, kita tak dengar Allah mendengar. Terbalik jadi kita pula, jadi kita berkuasa pula pada Allah. Kita tak mengaji, tapi bila kita nak mengaji kenal diri, kenal Allah, kita tahu bahawa Allah yang mendengar, kita tak mendengar.
Allah yang berkatakah itu. Jadi Allah yang menyebut nama dia. Allah yang bagi rasa nak suruh sebut. Siapa saya suruh sebut? Allah. Yang suruh lafaz? Allah. Yang dan dengar balik? Pendengaran siapa tu? Jadi dia yang suruh sebut, dia yang suruh lafazkan, dia balik nak puji tu dengan nama dia, dia balik nak menyaut. Nampak? Ada kita lagi? Tak ada. Bila kita sebut betul-betul Allah, 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 bukan kita yang sebut, dia yang sebut diri dia. Dengar kat mana kau dengar? Dia dengar. Ya, aku yang ada aku. Allah, Allah, Allah. Yang sebut, yang sebut aku, yang puji aku, yang dengar aku. Aku memuji aku. Aku cukup dengan diri aku, tak perlu yang lain. Tu. Aku yang berkehendak untuk sebut memuji aku. Itu kehendak aku memuji aku cukup. Tanpa berhenti. Aku dengan aku tak perlu jadi yang lain. Itu baru betul kita maknanya dah kenal diri, kenal Allah. Tak ada lagi rasa keakuan dia. Jadikanlah aku ya Allah memandangmu dengan pandanganmu, seperti mana engkau memandang hanya dirimu. Dia duduk kat situ kesimpulannya. Maknanya tak adalah lagi nak ngaku-ngaku. Itu arwah mat kilau wali Allah. Orang ingat dia dah mati, dan orang buat cerita kata dia dah mati. Dia keluar balik. Kita dah belajar buku sejarah dah. Mat kilau mati tahun sekian-sekian. Rupanya itu karangan daripada Yahudi. Lepas tu dia keluar, berapa tahun tu dia keluar, buku tu kena hilangkan balik, lenyapkan. Sebab dia dah kata dia mati, padahal dia keluar balik mat kilau. Tahun berapa macam tu dia keluar balik. Keluar sebab apa? Dia kata dia keluar ni dia akan wafat. Kenapa? Dia sebut nama dia sebenar. Bila dia sebut nama dia sebenar, baru ke habis dah riwayat. Dia ada perjanjian dia. Dia punya guru banyak wali-wali Allah. Jadi bila dia ikhtiarkan nama dia ni, tak lama lepas tu dia wafat. Betul. Kalau dia tak disuruh Allah mengikhtiarkan, selagi tu dia akan hidup, insya-Allah. Sebab perjanjian ni gitu. Tapi Allah dah kata cukup masa kau ikhtiarkan nama kau. Itu dah ada orang cakap, ada orang umur 120 tahun, 150 tahun, tapi umur nampak muda, nampak macam mana? Kita tak faham dari segi ilmu. Dari segi ilmu tu lain. Jadi ini kalau kita duduk ke hayat Allah dia lain. Kehidupan tu lain. Macam penduduk kafi, pemuda Al-Kafi, gua kan. Dia tu tadi 300 campur 9 tahun tidur. Di fanakan Allah dalam gua tu 300 campur 9 tahun. Tapi bila bangun tak ada satu uban pun macam tu juga. Macam kita baru tidur satu malam, tak ada berubah apa. Allah boleh berbuat gitu. Adakah kita anggap tu aja ajaib? Tak. Maka tu disuruh oleh Rasulullah SAW. Kita bila kena era kita ni, zaman Dajjal, zaman fitnah banyak keliling kita sekarang ni, disuruh kita amalkan surah Kahfi. Paling pun 10 ayat pertama dengan 10 ayat penghabis. Kalau boleh hari-hari baca surah Kahfi. Ini zaman fitnah Nabi suruh. Kenapa Nabi suruh? Sebab dia akan mempercepatkan keadaan kita. Jadi benda-benda yang berlaku ni akan jadi cepat. Pasal kita tak tahan hidup penuh dengan fitnah. Ya Allah, saya pun kena ujian pun saya tak tahan. Saya kena banyak baca surah Kahfi. Fitnah banyak zaman kita. Yang dalam, yang luar punya fitnah tak tahan. Jadi bila kita baca surah Kahfi, dihilangkan Allah, maknanya diurus oleh Allah urusan kita. Contoh doa yang kita baca ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Itu ayat maksudnya ibu dia, kita minta Allah yang urus diri kita. Jangan pecah-pecah banyak-banyak. Mana kita terus ambil point. Kita baca Rabbana, mana kita Rabbana atina min ladun, kita minta terus Allah yang urus diri kita. Memang betul pun Allah yang tahu urus diri kita. Tapi sombongnya kita rasa kita yang ada kudrat, padahal kudrat tu siapa punya?
Tak ada satu habuk pun hak kita. Inilah berlaku dalam kehidupan kita sekarang ni. Bila kita tak pandai olahkan, kita jadi manusia yang zalim, manusia yang munafik, manusia yang berbalah-balah dengan Allah. Kita suka berbalah dengan Allah. Kita rasa kita tak sedar. Kita tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita angkat handphone, kita rasa kita yang angkat ni. Salah dah ni. Kita rasa kita angkat. Tapi bila kita belajar, takut kita. Kita dah rasakan Allah yang angkat. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah. Kita dah rasa dia yang, bukan kita. Kita tak ada kudrat dah. Macam tu baru betul syahadat kita betul. Iman kita betul-betul gitu. Kaki kita nak melangkah ni kita dah rasakan. Bukan kita yang melangkahkan. Kudrat tu. Tapi kalau tak belajar apa kita berlalu hidup kita dengan rasa keakuan di mensyirikkan Allah, menyembah diri kita lah kata kita hebat. Nanti bila saratul maut, nyawa kita nak ditarik, atau cungap baru kita tahu, ya Allah, nafas aku nak naik turun pun kau yang naik, kau turunkan, kau yang berhenti, ya Allah. Jangan di time tu baru kita nak sedar. Sekarang ni kita zikir nafas, dia yang naikkan, dia turunkan nafas kita, dia berhentikan, dia yang bagi rasa dalam nafas, ada roh dia ada. Kita nak hidupkan tu supaya hidup kita sentiasa sandaran kita hanya tak ada diri kita. Semalam saya dah cakap dah apa, dia bagi tahu skill, maknanya kita ni tanduk tajam, tahu telur, boleh tak telur tu tahu atas ujung tanduk, boleh tak? Mana boleh jatuh. Tapi bila Allah berkehendak, dia letakkan kita di ujung tanduk, berdiri tegak tak gitu. Jadi kita ni hidup macam di ujung tanduk, dengan pertolongan Allah kita hidup. Kalau kita rasa kita ada, makna kita dah terjatuh. Itu skill dia, kita kena ingat. Bila kita lupa ada ingat kedirian kita, maka kita dah jatuh, kita dah rosak. Jadi macam mana kita nak olahkan? Macam mana kita nak olahkan? Supaya diri kita sentiasa berada dalam genggaman. Macam mana kita nak olah? Kita ni bersyukur kepada Allah SWT. Allah bagi kita nikmat besar. Di penghujung zaman ni, banyak orang yang tak mengetahui dan tak mau kenal kepada Allah. Sebab dah memang Allah bagi tahu, pengakhir zaman ni memang banyak manusia yang dia nak sebut nama Allah tu bila ada kepentingan. Bila tak ada kepentingan, dia tak. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Allah kurniakan kita faham. Makna kita bukan menyebut nama Allah nakkan sesuatu hajat kita, tapi kita nyebut nama Allah sebab kita tahu Dia sentiasa menyebut diri dia. Jadi kita ni hidup sentiasa menyebut diri dia, iaitu dialah yang menyebut dirinya. Itulah maknanya yang Rasulullah SAW, orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, orang yang betul-betul mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad, Allah, tak ada diri dia. Dia ni lah hidup dia tu manis, dia ada pahit. Nikmat, tenang aja. Ini orang yang beruntung. Golongan yang beruntung ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi-nabi, para wali-wali Allah, orang yang mengenal diri, mengenal Allah. Jadi itu pasal Rasulullah SAW bagi tahu, suwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang betul-betul kenal diri dia, dia akan kenal tu Allah. Dan siapa yang kenal Tuhan dia, bawa dirinya binasa. Jadi kalau kita dah betul-betul kenal diri, kenal Allah, apa bukti dia? Binasa. Kita tak rasa kita angkat. Dan kau yang angkat pun nampak ni. Kau nampak aku angkat, sebenarnya kudrat Allah. Aku tak ada daya upaya. Kalau dia tak bagi aku kehendak untuk angkat ni, aku nak kaku. Sebelum kudrat tu sampai, kehendak dia tu. Nampak hebatnya Allah SWT, kuasanya Allah SWT. Jadi kita tak nampak lagi kat sekian alam ni yang ada kuasa, melainkan dia memakai kuasa Allah. Jadi dia memakai kuasa Allah, kita tak nampak di dalam iblis tadi, tak lain adalah kuasa Allah, mengesakan Allah. Malaikat, jin, COVID halus yang macam mana, lebih halus daripada makhluk COVID, lebih halus lagi pun, yang kita tak boleh nampak,
pakai apa kanta yang besar sekali, power pun tak akan nampak. Gaib, yang gaib pun semua Allah yang ciptakan. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita sentiasa merasakan Dia je. Hidup ni rasakan Dia je. Ini dinamakan zikir sir. Zikir rahsia. Kita ingat yang ada hanya di Dia. Dan ingat tu sendiri Dia yang bagi ingat. Kalau Dia tak bagi ingat untuk ingat Dia, kita pun tak boleh ingat. Ingat pun, ingatan tu pun hak Dia. Dia kita berusaha berzikir nak ingatkan Dia. Kalau Dia tak bagi ingat kat Dia, kita tak dapat. Kita hanya sebut je. Tapi kalau Dia bagi kita ingat, itulah sebenar-benarnya Dialah mengingat. Dia sentiasa sempurna, tak pernah ada pun Dia Allah jadikan kita. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepada aku. Kita salah tafsir. Kita ingat, oh maknanya Allah memerlukan kita. Ya Allah, itu salah tafsir. Kebanyak daripada kita ingat kita ni menyembah Allah sebab Allah suruh. Faham tak? Maknanya pasal kita tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ini minta maaf saya cakap, jangan salahkan saya. Saya nak membetulkan keadaan. Bukan saya cakap tafsir orang lain tak betul. Bukan, saya tak ada nyalahkan siapa. Tapi sebenarnya Allah bagi tahu, tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali beribadah kepada aku. Itu bukan bermakna Allah jadikan kita tu tadi, maknanya kita ni ada tujuan, kita ada untuk sembah kepada Allah, beribadah kepada Allah tu bukan bermakna Allah memerlukan kita punya ibadah. Bukan. Allah nak suruh hormat Dia lah ni, kita ni kena hormat Allah. Bukan maksud itu. Maksud sebenarnya kita ni dijadikan. Jadi bila dijadikan, Dialah yang ada. Dia kata jin dan manusia, sebenarnya dalam jin dalam manusia itu ada siapa? Kudrat dia. Jadi bila Dia suruh ibadah balik, kudrat siapa tu yang sembah pada Dia? Jangan kau mengaku-ngaku kau yang sembah pada Allah. Itu yang jadi masalah kita. Rajin-rajin ibadah ya supaya amalan kita diterima. Memang betul, tapi amalan yang Allah Ta'ala kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan mati, hidup kamu. So aku nak tengok siapa yang melakukan amalan yang baik. Amalan yang baik itu Allah nak perhatikan. Adakah kau mengaku tak mengaku? Mengaku kedirian kau tu bukan, walaupun kau tonggak-tonggik 40 tahun ibadah, solat tengah malam 40 tahun, mulai puasa. Tapi kalau engkau mengaku engkau yang lakukan, itu bukan ahsanu amal, itu bukan ahsanu amalah. Ahsanu amalah kau lakukan 40 tahun, kau buat ibadah haji tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, kau buat baik sedekah apa-apa dengan orang. Engkau tak merasa itu engkau, tapi engkau rasakan itu rahmat Allah, kurniaan Allah. Aku boleh berbuat ni sebab engkau, tak ada aku dah, engkau. Itu rahsia dia. Maknanya barulah dinamakan, Allah Ta'ala kata ini baru betul ahsanu amalah, yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mulk tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Baru kita dapat pegang rahsia dia. Oh ini, aku jangan mengaku-ngaku aku buat baik. Itu kalau orang datang minta sedekah, kita kat kedai minum, tak, orang yang kelihatan dia tak nampak pimpin kan, bawa tisu, kita bagi. Sekejap lagi datang satu lagi kumpulan lain pula, bawa 2 orang datang minta lagi. Pertama muka memek muka kita bagi. Contohlah RM1. Muka kita biasa kan. Yang kedua, dia datang, tadi dah kedai ni banyak peminta. Dah mula hati kita apa? Itu dah tak ahsanu amalah dah tu. Mula-mula dia senyap. Kedua dia dah jadi. Ketiga lagi lah. Tadi kan apa ni, mana punya guru? Dah mula kita keluar suara membalah pula. Itulah diri kita ni. Jadi kita kalau ahsanu amalah, yang pertama kita jaga. Ya Allah, bukan aku yang bagi engkau. Yang kedua datang pun sama juga, engkau yang bagi. Yang ketiga, kita nak bagi ke tak bagi tak apa, senyap je lah. Datang lah, Allah suruh bagi. Allah tak suruh bagi, diam lah.
Sama. Jadi gitu. Kita tak berbalah-balah. Tapi bila kita tak kenal diri, tak kenal Allah, mula aku bagi ni RM1. Oh, Allah nak balas nanti 100 ni. Kita fikir, kita tak nampak siapa yang bagi kita rasa untuk bagi tu. Untuk kita nak bagi dia RM1 tadi, siapa yang bagi? Siapa yang gerakkan untuk kita bagi? Itu lebih manis, itu lebih indah. Sebab kita rasakan dia lah pengurnia untuk kasih sayang, bukan kita. Dia lah. Kita rasakan kasih sayang dengan Allah. Itu yang kita nak olahkan dalam kehidupan. Bila kita ibadah, manisnya kita ibadah dengan Allah tu tadi, bukan kita fikirkan apa kau nak bagi aku lepas aku lakukan ibadah, ya Allah. Sebab apa jadi begitu? Sebab kita rasakan kita yang melakukan. Maka kita yang melakukan, kita minta upah ataupun ganjar. Itu silap kita. Tapi kalau kita rasakan berdiri tu tadi, dia yang bagi kudrat iradat untuk berdiri, asyik dengan dia, dia yang bagi asyik. Ya Allah, nikmatnya tak tahu nak cakap. Kan? Jadi malu kita nak minta dengan Allah. Sebab dia bagi kita berdiri untuk solat tu dah cukup besar ni. Upah kita ni seolah-olah Allah dah bagi awal-awal dah, seolah-olah. Dan tak ada upah yang lebih baik lagi, melainkan rasa keesaan dengan dia menyembah diri, dia asyik dengan dia, bagi rasa yang macam tu, hilang kedirian kita, dia leburkan kita tu. Itu yang paling manis, tiada pahit. Yang saya cakap, inilah tauhid yang sebenar mana. Tak rasa kita yang mentauhidkan dia. Dia yang mentauhidkan dirinya sendiri. Dia yang menyebut diri, dia yang bagi semua kita rasakan. Kita nafikan tak ada la ilaha illallah. Kita nafikan setiap masa tak ada kita, yang ada dia. Udrat, hayat, hidup, pendengaran, penglihatan, semua kita olahkan lagi. Minta, ya Allah tunjuk aku banyak silap lagi ni, ya Allah. Sebab kita baru dapat kan, ya Allah aku silap lagi banyak. Nanti dalam lama kita nak angkat handphone pun, Allah yang angkat dah. Baru kita, ya Allah kau yang angkat. Dia dah mula hidup. Kita berjalan pun kita dah takut dah. Kau yang langkahkan, ya Allah. Dia dah mula hidup dah tu. Itu yang hidup sebenarnya. Tapi sebelum ni kita tak belajar kenal diri dan Allah, kita berjalan, kita kosong ya. Kita tak rasa pun dia yang datang daripada Zul, datang daripada Keramat. Zul tadi kan, daripada site tadi, daripada kebun. Daripada kebun datang ke sini tadi. Kalau Allah tak bagikan rasa dia nak datang tu, memang saya yang telefon, tapi siapa yang gerakkan saya untuk telefon? Dia pula. Kalau apa, kalau tak ada rasa yang Allah bagi untuk dia datang pun tak boleh datang juga. Jadi benda Allah semua ya, ada satu pun kat bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit, seisi tak ada satu pun makhluk yang dapat mengatur diri dia sendiri, melainkan Allah. Mana boleh? Tu saya tengok dia merompak dia. Dia merompak ke dia buat maksiat? Kalau Allah yang tak bagi dia kudrat, dia boleh jalan. Kalau Allah tak bagi kehendak, langsung dia tak terfikir nak rompak. Tapi Allah bagi dia kehendak untuk rompak, dia rompak. Nabi dia digerakkan Allah bunuh budak. Kita tak boleh salahkan Nabi dia, sebab Allah dah. Itulah makam kedudukan dia. Si Aziz kata boleh ni, kita bunuh orang. Si Aziz kata bukan maksud saya itu dalam kisah Nabi dia. Sekarang dalam kisah hidup kau kena kenal diri kau dulu. Kenal Allah. Jangan kau tak kenal diri, kenal Allah, kau ikut terus macam tu. Itu bisikan ada setan, ada iblis, ada hawa nafsu, ada robbani, ketuhanan. Engkau belum kenal diri lagi, engkau kan bisikan setan, kau kata bisikan Allah pula. Bunuh dia ni. Itu bisikan setan. Jadi tu pasal perlu kenal diri dulu, baru kenal Allah. Kau terus kenal Allah tak boleh. Allah pun kata tengok dalam diri kau, wa fi anfusikum afala, tengok dalam diri kau dulu. Pastikan bersih betul-betul, baru datang lintasan yang suci. Ini dalam kau masih ada lintasan iblis, lintasan hawa nafsu. Dan kau tak mau faham, kau kata tu macam tu, lintasan yang datang dalam diri aku bersih semualah. Bukan lah. Kau kena bersihkan dulu. Pastikan dalam diri kau tu tadi dah dilenyapkan, tak ada keakuan diri. Baru kau nampak betul clear, suci lintasan yang daripada Allah, tak ada bengkok. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Baru kita bersyukur Allah tu tadi turunkan. Sebab apa diturunkan? Sebab kesucian.
kau dah berada di tempat lembah yang suci dah. Kau dah buang diri kau, dah buang keduniaan, kau Allah je. Rasakan, datanglah dia. Baru kau faham. Oh gini padan. Dah disuruh kenal diri, kenal Allah dulu. Barulah kita bila kenal diri, baru kita dapat kenal Allah. Kalau kita tak kenal diri, kotor-kotor macam mana benda tu datang. Benda tu datang bersih sampai kat kita kotorkan. Itu tadi. Kita mengaku kita. Jadi pasal perlu kita olahkan dalam kehidupan kita. Bila kita olahkan dalam kehidupan kita, baru kita tahu, ya Allah, hebat Engkau ya Allah. Semua hidup kita, hidup dalam diri kita, semua menunjukkan kebesaran, keesaan, keagungan Allah. Tak ada kita nampak ada kedirian kita. Satu abuk pun tak ada. Sehalus abuk pun tak ada apa kita. Nafas kita naik turun pun dia yang naikkan, dia turunkan. Kelopak mata kita turun naik, dia yang atur. Kita nak cakap berapa patah perkataan hari ini, dengar berapa banyak, lihat berapa banyak, berapa banyak rasa dia nak bagi hari ini. Ya Allah, semua Allah yang kontrol, Allah yang takbir. Baru kita rasa takut betul-betul pada Allah. Baru betul kita rasa kenal pada Allah. Ya Allah, kita takut nak mengaku ada diri kita, sebab dia yang mengontrol kita semua. Itulah perjalanan hidup ini. Mudah-mudahan kita dapat bawa sama-sama. Sama-sama, bukan makna saya cakap ni saya lulus. Sama-sama kita bawa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebesarannya, keesaannya di dalam kehidupan kita, di mana duduknya di dalam perjalanan kerohanian, mengenal diri dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat, merasakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rasa keesaannya dan juga setiap detik perjalanannya semuanya adalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah.